أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kita keizinan, Allah telah memberi kita nikmat masa lapang dapat kita bersama-sama berada dalam surau ini, dan Allah memberi kita nikmat kesihatan tubuh badan. Kita masih lagi dapat solat berjemaah. Jadi alhamdulillah. Saya takut sikit kalau ada orang langkam ni, sebab saya ni bukannya alim sangat. Bukannya alim, kalau ada salah silap nanti banyak orang tahu nanti kan. Tapi tak apalah. Inilah cabaran bagi saya insya-Allah. Jadi pada malam ni saya nak membaca satu perbahasan. Saya nak baca satu bab daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab karangan Imam An-Nawawi. Kitab karangan Imam An-Nawawi. Dan Imam An-Nawawi salah satu ulama daripada mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kitab An-Nawawi adalah kitab Riyadhus Shalihin. Maksud Riyadhus Shalihin adalah kebun. Riyad adalah kebun-kebun, As-Shalihin orang-orang soleh. Jadi Imam An-Nawawi dia menamakan kitab dia adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin terkandung beberapa hadis, banyak hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang berkaitan tentang adab-adab dalam Islam. Jadi kitab hadis ni banyak. Ada kitab hadis yang berkaitan tentang hukum fiqh, antaranya kitab Bulughul Maram. Ada kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis sahih sahaja, seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada kitab hadis yang menghimpunkan pelbagai hadis. Ada hadis sahih, ada hadis maudhu', ada hadis dhaif, ada hadis hasan dan sebagainya. Contoh kitab daripada Sunan Tirmizi. Jadi kitab sahih hadis ni banyak. Antaranya kitab berkenaan dengan adab adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini sangat famous, dipelajari di seluruh dunia daripada zaman dahulu sampai sekarang. Inilah rezeki Imam An-Nawawi. Rezeki Imam An-Nawawi. Sebab apa? Imam Nawawi salah satu kitabnya hadis 40 yang kita belajarkan. Inilah rezeki dia. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dalam banyak-banyak kitab yang dikarang oleh ulama-ulama, kitab yang paling banyak antara yang banyak yang dibelajarnya antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Riyadhus Shalihin. Dipelajari di kuliah-kuliah Maghrib, di U dan di mana-mana sahaja. Untungnya dia sebab apa? Sekarang ni dia tengah mendapat akaun pahala dia tak putus-putus. Mendapat pahala, dapat nikmat. Setiap kali orang baca kitab dia, setiap kali itulah dia dapat pahala. Dan ibu bapanya juga alhamdulillah dapat pahala sama. Sebab dapat mendidik anak macam tu sekali. Inilah keuntungan orang mengarang kitab dan orang baca kitab tersebut. Boleh jadi Imam An-Nawawi ni betul-betul ikhlas di karang kitab ni, dihimpunkan hadis ni, maka orang belajar. Jadi orang ikhlas ni Allah angkat. Masya Allah. Mungkin masa dia hidup dahulu dia tak dapat ganjaran. Kalau jual kitab ni kalau jual satu dunia ni orang beli berapa untung? Kalau RM1 satu dunia, 1 bilion beli, dah 1 bilion untung kan? Contohnya dah. Kalau RM1 satu buah kitab dapat. Kemudian berzama-zaman lagi. Tapi Imam An-Nawawi, dunia tu duit
dia tak dapat manalah, tapi dia punya pahala masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi malam ni saya nak baca salah satu bab dalam bab kitab Al-Libas, kitab berpakaian. Ini ada adab dalam Islam. Kitab berpakaian ini adalah salah satu tajuk selepas tajuk kitab bab makanan. Imam An-Nawawi ni dimulakan banyak ni lah. Daripada mula-mula dia akan mula daripada kitab jujur, bab berkenaan dengan jujur, bab berkenaan dengan taubat, bab berkenaan dengan jihad dan sebagainya. Kemudian naik bab sampai atas sikit, bab makan, cara makan apa, sunnahnya makan macam mana. Kemudian masuk bab berpakaian. Saya baca bab berpakaian ni sebab saya bawa balik mengajar salah satu tempat, baca ni juga. Jadi saya sambunglah. Jadi bab berpakaian, bab disunahkan memakai pakaian berwarna putih tajuknya, dan diperbolehkan untuk memakai warna merah, hijau, kuning dan hitam. Juga diperbolehkan memakai kain yang diperbuat daripada kapas, kata Imam An-Nawawi, dan daripada kulit kayu, jerami kan, macam tikar mengkuang tu, bulu binatang dan lain-lainnya. Selainnya dibolehkan kecuali sutera bagi lelaki. Rupanya dalam Islam kita boleh pakai apa-apa jenis pakaian yang diperbuat bahan apa pun. Contoh kalau ada baju besi, boleh pakai baju besi, kan baju perang. Contoh ada baju yang diperbuat daripada kertas, tak koyak pula tu kertas tu, boleh pakai. Contoh baju diperbuat daripada plastik, boleh pakai juga. Baju hujan kan, semua boleh, asalkan bukannya sutera dan bukannya najis, bukan daripada najis. Baru-baru ni saya ada baca baju yang diperbuat daripada coklat. Ada dalam surat khabar, coklat, surat khabar ke majalah tak ingat dah. Bukan kat sini lah, di negara barat. Tapi seksi lah, seksa, dosa kan. Ini saja buat kelainan. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya bani Adam qad anzalna alaikum, wahai bani Adam, kita semua, qad anzalna alaikum, telah diturunkan kepada kami, turunkan kepada kamu, libasa, pakaian, yuwari sawatikum, tujuannya untuk kamu menutup aurat, warisha, dan pakaian untuk perhiasan kamu, walibasut taqwa, dan pakaian takwa, zalika khair, adalah sebaik-baik pakaian. Surah Al-A'raf ayat 26. Jadi berdasarkan ayat ni menunjukkan kepada kita ada dua pakaian, pembahagian pakaian lahiriah. Yang pertama, pakaian untuk menutup aurat, pakaian asasi. Pakaian ni salah satu keperluan manusia. Antara keperluan manusia, rumah, pakaian, makanan, apa lagi? Ubat. Siapa yang berniaga dengan benda ni, insya-Allah mudah jadi kaya. Rumah, pakaian, makanan dan ubat. Tengok orang ke restoran lah kan, mudah kaya. Orang jual ubat dan sebagainya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, libasan yuwari sawatikum, yang pertama, pakaian untuk menutup aurat, pakaian asasi. Warisha, dan pakaian untuk perhiasan kamu, dibolehkan, ada setakat yang dibolehkan. Contohnya macam mana? Perhiasan, kalau pakai menutup aurat macam tuan-tuan sekarang lah, pakaian yang dikira perhiasan. Contohnya kita datang ke masjid surau, kita nak sembahyang, kita berwangi-wangian, itu dikira salah satu perhiasan kan. Kalau perempuan datang mendengar kuliah pakai menutup aurat, tapi ditambah kerongsang dekat dia punya sini, maka itu dikira perhiasan, dibolehkan, tak ada masalah. Jadi dalam Islam kita kena pakai pakaian menutup aurat, dan kita dibolehkan perhiasan, emas dan sebagainya, itu pakaian. Dan sambungan daripada ini, walibasut taqwa, dan pakaian takwa itu adalah sebaik-baik pakaian. Rupanya kita pakai bukan setakat pakaian lahiriah, kita juga memakai pakaian takwa pergi ke mana-mana sahaja. Sebab apa dia kata takwa ni sebagai pakaian? Sebab takwa ni juga macam pakaian. Kalau pakaian kita kena basuh. Kalau di Malaysia, nikmatnya kita ni lama sekarang, pakai hari ni, esok tak pakai, dah pakai yang sama kan. Kita dah basuh dah pakai yang hari ni. Tapi zaman Rasulullah, satu pakaian tu tahan kadang-kadang sampai sebulan, seminggu, 2 minggu baru basuh.
pakaian sama. Nak menunjukkan kepada kita sekarang ini nikmat banyaknya pakaian. Baik. Dan pakaian tu kita perlu basuh selalu supaya tak busuk, supaya tak kotor. Takwa pun macam tu. Kita kena basuh selalu. Basuhnya dengan apa? Basuhnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menuntut ilmu. Sebab al-iman yazid wa yanqus. Iman ni menurun, bertambah dan mengurang. Dan kita perlu menambah iman selalu, takwa tersebut, iaitu dengan beristighfar kepada Allah, memohon ampun, bertaubat dan menuntut ilmu. Tuan-tuan hari ini belajar maghrib, dengar kuliah. Minggu depan dengar lagi kuliah. Minggu sekali lagi dengar lagi kuliah. Kadang-kadang dalam seminggu 2-3 kali. Itu maknanya tuan-tuan tukar baju takwa, membasuh baju takwa. Maknanya kita meningkatkan iman kita. Itu maksud libasut takwa. Baik. Jadi ayat ni berkaitan tentang orang kafir Quraisy, orang kafir pada zaman Rasulullah Jahiliyah. Dia buat tawaf, dia berbogel. Waktu siangnya lelaki bertawaf, berbogel keliling Kaabah, ada bahala banyak. Waktu malam perempuan. Dia kata inilah syariat Nabi Ibrahim yang kami pegang selama ini. Katanya, padahal mereka dah sesat barat dah, menyembah berhala. Baik. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ni adalah Wa'an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah wahai kamu semua daripada pakaian yang berwarna putih, sabda Rasulullah. Fa innaha min khairi thiyabakum, sesungguhnya warna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang mati di antara kamu dengan kain yang berwarna putih. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi. Jadi hadis yang pertama bab pakaian ini menerangkan kepada kita, Nabi sangat menggalakkan kita memakai pakaian putih. Bila pakai warna putih, kita niat sunnah, kita dapat pahala. Pakai kopiah putih, tuan-tuan pakai kopiah putih ni kan, niat sunnah dapat pahala. Pakai telekung putih, sunnah dapat pahala. Telekung lain boleh, pink ke warna coklat, warna hitam, tak ada masalah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian yang paling utama sekali yang Rasulullah suka pakai adalah warna putih. Dalam hadis ni pengajarannya menunjukkan kepada kita, yang pertama, kita disunatkan pakai warna putih dan dibolehkan pakai warna apa pun. Warna lain pun dibolehkan. Kemudian memakai warna putih adalah tanda orang yang mempunyai di sini menunjukkan kepada kita, dia kata orang yang memakai pakaian putih menunjukkan kerendahan umat, akidahnya, kerana lahiriahnya bersumberkan daripada kejernihan. Orang pakai warna putih ni lambang orang yang suka bersih. Jadi dalaman dia pun moga-moga bersih. Sebab apa? Sebab warna putih ni mudah kotor. Warna putih mudah kotor. Orang pakai warna putih, kena je sikit dah nampak dah warna. Kena dinding sikit, kena kereta sikit, kena habuk sikit, mudah nampak. Tapi orang pakai warna hitam, warna baju macam saya ni, kalau kena dinding, kena kereta, kena habuk apa semua, ada sikit, tak ada masalah. Tepuk-tepuk je lah, dah. Kotor tu ada, tapi tak nampak mana. Kalau kita perhati baru nampak. Jadi warna putih ni dia mudah kotor. Jadi orang suka pakai warna putih, tandanya dia ni orang pembersih. Sikit-sikit nak basuh, sikit-sikit nak basuh. Contoh kopiah lah. Kopiah kalau sebulan 2 tak basuh, nampak kuning-kuning ni kat sini. Saya kata ni, saya sendiri dan tuan-tuan kalau ada lah, perhatilah kopiah masing-masing. Minta maaf lah. Tapi kalau kopiah hitam, kalau kuning, orang tak perasan. 2-3 bulan tak ada masalah, songkok. Itu menunjukkan kepada kita, orang pakai warna putih, dia ada usaha nak membersihkan. Dan Rasulullah suka warna putih. Seterusnya,
pengajaran hadis yang saya baca tadi adalah kewajipan kita memberikan perhatian kepada jenazah. Sehingga kan Nabi kata dalam hadis ni, jenazah pun disunatkan pakai warna putih. Padahal jenazah tu dah meninggal dah, patutnya tak kisahlah warna apa pun. Tapi Nabi sangat mengutamakan. Orang mati pun Nabi suruh pakai warna putih, sunat. Orang hidup lebih-lebih lagi disunatkan memakai pakaian warna putih. Dan dalam hadis ni juga menunjukkan kepada kita, agama Islam ni sangat menitik beratkan kebersihan dan dan juga smart. Apa panggil apa di bahasa Melayu? Kemas. Kebersihan dan kemas. Jadi kita disunatkan berpakaian macam tu. Janganlah pakai pakaian yang koyak. Kita dalam banyak-banyak baju, kita pakai pakaian yang lusuh pergi masjid, atau pergi jalan, duduk kat rumah ke, pakai pakaian lusuh. Pakai pakaian yang ada koyak rabak sikit, ada jahit-jahit sikit, pergi masjid, tak payah. Bukan macam tu yang Islam ajar. Nabi pakai pakaian yang terbaik. Sahabat tengok, oh comelnya Rasulullah, smartnya Rasulullah, pakai yang terbaik. Kita tanya dia, kenapa pakai macam tu? Zuhud, Syekh, zuhud. Zuhud. Bukan macam tu zuhud, kan? Jadi Islam menyuruh kita berpakaian bersih dan kemas. Tujuannya menzahirkan nikmat, bukannya sombong. Menunjukkan nikmat kita dengan secara yang betul. Sembahyang dengan pakaian betul-betul. Baik. Hadis yang seterusnya, wa an Samurah radhiyallahu anhu qala, daripada Samurah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayad, pakailah olehmu pakaian warna putih, fa innaha atharu wa atyab, sesungguhnya pakaian warna putih ini adalah lebih suci dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang yang mati di antara kamu dengan warna putih. Hadis ni juga hadis riwayat Imam Nasa'i Al-Hakim. Hadis ni juga pengajarannya sama dengan hadis yang tadi. Kemudian dalam hadis lain, wa anil Barra, daripada Al-Barra radhiyallahu anhu qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Marbu'an maksudnya tidak tinggi dan tidak terlampau rendah, tetapi lebih kepada tinggi sikit. Dia taklah loncong sangat tinggi, tidaklah rendah sangat pendek, tapi dia lebih sikit daripada nak tinggi sikit. Ni marbu'an, comel lah maknanya. Walaqad ra'aitu fi hullatin hamra, dan aku pernah melihat Rasulullah ni dia memakai pakaian jubah yang berwarna merah. Hullatin hamra maksudnya jubah merah yang ada belang-belang warna lain, tambah warna lain. Bukannya hamra betul. Hullatil hamra, jubah yang berbelang, campur warna lain, hitam ke putih ke. Ma ra'aitu syai'an qattu, ma ra'aitu syai'a qattu, yang mana sebelum ni aku tak pernah tengok ahsana minhu, yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya handsome lah. Keluar-keluar tengok, oi merah belang-belang. Sahabat tengok, aparat tengok, oh lawa handsome. Tak pernah tengok lagi aku tengok orang se-handsome Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud hadis. Baik, kita tengok pengajaran hadis yang pendek ni, muttafaqun alaih, hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama, dibolehkan kita memakai pakaian berwarna merah. Berwarna merah, dengan syarat bukannya merah menyala. Merah menyala satu badan, tak boleh. Ada dalam hadis lain Nabi larang merah menyala. Merah macam tuan ni tak apa, merah gelap-gelap merun sikit. Merah sejadah tu tak apa, seakan merun sikit. Macam tu tak apa. Merah yang tak dibolehkan merah macam mana? Merah menyala lah. Merah macam wallahualam, nak tunjuk tak tahu. Adalah merah yang betul-betul merah, dan merah tersebut yang dilarang merah satu badan. Kalau perempuan tudungnya merah, baju kurungnya merah, kainnya merah, stok kainnya merah, speknya merah, semuanya merah, yang tu Nabi larang betul. Tapi kalau tudungnya putih, baju kurungnya merah, kainnya warna putih balik, macam UMNO tu kan, wanita UMNO, tu tak apa.
Dia ada campur-campur sikit. Ataupun semua merah tapi ada bunga-bunga warna hitam, warna biru, ada campur bunga-bunga, itu tak apa lagi. Yang Nabi larang warna merah betul. Lelaki perempuan sama sahaja. Jadi sekarang ni ada orang pakai merah betul, ada. Bila? Hari Raya. Hari Raya kan orang Melayu kan, orang lelaki kan pakai baju Melayu. Dalam banyak-banyak ni mesti ada warna merah menyatu. Tengok, oh dia ni merah daripada baju sampai ke seluar. Jadi yang tu Nabi larang. Jadi kita kalau ada raya ni akan datang, nak beli merah, biar merun sikit ataupun rendah sikit kemerahan dia. Jangan merah-merah betul. Sebab apa? Sebab dilarang pakai warna merah menyala kerana pakaian warna merah itu bukan pakaian orang yang mempunyai kewibawaan. Maknanya tak berapa cerdik, kata ulama-ulama. Sebab apa? Orang pakai warna merah sebenarnya kebiasaannya dia nak menunjuk, nak menonjolkan dirinya. Kereta warna merah, orang nampak gah sikit, Ferrari kan. Orang nak menonjolkan diri. Sebenarnya dia tak ada apa pun. Semua kelebihan tu daripada Allah yang punya. Itu warna merah Nabi larang dalam hadis lain. Dan saya pernah baca satu artikel, tak tahu betul ke tak lah, kajian kereta, dalam banyak-banyak kereta yang kena curi di satu dunia ni, kereta yang paling banyak kena curi adalah kereta warna merah. Paling banyak kena curi. Dan kereta yang paling banyak aksiden adalah kereta warna merah juga. Wallahu a'lam apa kaitannya. Rupa-rupanya Nabi dah larang dah kita pakai warna merah. Betul mukjizat Nabi. Nabi larang kita pakai warna merah menyala satu badan, rupanya ada kaitan juga. Kan? Jadi elakkan pakai warna merah yang menyala. Seterusnya, dimakruhkan memakai pakaian berwarna merah secara mutlak. Ada setengah ulama lah berpendapat makruh. Ada setengah ulama kata haram secara seluruh badan, dengan tujuan mencari populariti, dan dibolehkan pakai di rumah. Di rumah saja tak apa. Nak menarik suami, merah hari, contoh, boleh. Dalam rumah. Baik. Seterusnya, wanita juga antara adab berpakaian dilarang memakai pakaian yang terlalu terang. Dilarang, setengah ulama dilarang memakai, tak kira warna apa, terlalu terang. Kuning menyala, contohnya. Kalau kuning krim tak apa lagi. Kuning menyala apa lagi? Yang jenis menyala-menyala tu, kena matahari berjalan silau mata. Ada jenis pakaian macam tu, kan? Itu pun Nabi larang. Sebab apa? Dia menarik perhatian. Pakailah warna yang bukan pudar, warna yang seakan gelap-gelap sikit. Comel warna gelap-gelap. Mak saya suka warna coklat campur hitam. Suka sangat. Cari kain batik yang tu je carinya. Orang tua kan. Jadi pilihlah warna yang gelap-gelap. Sebab tu orang Arab dia pakai warna hitam, warna gelap-gelap. Jadi budaya dia. Antara adab berpakaian juga, contohnya, yang menjadi kesalahan orang zaman kini, Nabi larang, Allah melaknat orang yang perempuan memakai pakaian lelaki, dan sebaliknya Allah melaknat. Macam mana? Contohnya perempuan ni pakai seluar. Seluar bukan seluar longgar, seluar jean. Seluar jean punya pakai t-shirt keluar ke bandar Baru Bangi. Contohnya itu haram. Sebab apa? Seluar ni pakaian lelaki, t-shirt pakaian lelaki. Jalan-jalan, kan? Tengoklah perempuan nampak ke depan. Itu haram. Tapi kalau pakai seluar jean, lepas tu pakai baju kurung, tak apa lagi. Pakai jubah, tak apa lagi. Sebab dia kat dalam orang tak nampak lagi ciri kewanitaan. Begitu juga lelaki tak boleh pakai pakaian perempuan. Contohnya baju kurung. Ada tak orang pakai macam tu? Orang lelaki pakai macam tu? Ada. Dalam mana? Dalam rancangan TV. Itu ada satu rancangan lawak-lawak. Dia melakonkan watak Ustazah Siti Nurbahiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dia buat gaya-gaya gitu gini, dia buat lenggok-lenggok sikit. Ya ustazah. Jadi dia ni lelaki, pakaian macam tu Nabi larang. Allah kata Allah laknat. Lepas tu orang tanya, walaupun berlakon? Ya, walaupun berlakon. Dalam Islam, nak cari duit punya pasal, jangan sampai buat benda haram. Nak bergurau pun jangan sampai benda yang haram. Nak bergurau, menipu, bergurau buat benda yang haram, tak boleh. Isap-isap rokok, pupu, minum arak, saja je gurau, tak boleh, kan? Jadi benda tu tak boleh. Jadi hati-hati. Kalau kita ada anak, kita buat acara berlakon kat sekolah, tanya anak lelaki, berlakon watak apa? Pendekar, tak apa. Tanya anak perempuan, watak apa? Pendekar juga, tak boleh. Pakai apa? Pakai baju lelaki, tak boleh. Pakai samping apa semua, tak boleh. Perempuan lelaki pun macam tu, anak lelaki. Berlakon watak apa? Puteri ayah, janganlah. Jadi Nabi larang berpakaian macam tu. Lelaki pakai gelang, pakai rantai, tak boleh juga. Itu pakaian perempuan. Ada lelaki ni dia tak pakai masa biasa ni, tapi dia pakai masa dia berkahwin, masa melangsungkan perkahwinan. Itu pun haram, walaupun palsu. Ni bukan emas tak apa, ni palsu je ni. Tak tahulah benda apa namanya kan, nampak berkilat-kilat. Haram juga. Itu pakaian perempuan. Saya tegur selalu benda ni. Anak saudara saya 2 orang dah kahwin, lelaki. Saya tegur dia, jangan. Alhamdulillah, pergi-pergi memang tak pakai. Pakai baju smart lah, baju macam Melayu apa semua, tapi tak ada pun rantai-rantai, tak ada. Jangan pakai benda-benda macam tu. Haram, Nabi melarang. Baik, seterusnya pakailah pakaian yang menyerupai tokoh-tokoh agama, boleh. Yang melambangkan kita ni Islam, boleh. Kemudian antara larangan berpakaian, pakai pakaian tokoh agama lain. Contohnya berpakaian warna kuning, sangat kuning terang, macam Satuk Sami, tak boleh juga. Pakai pakaian sari, kan, sari kalau tutup aurat, tapi kalau ketat tak boleh juga. Tapi kalau di India sari tak ada masalah. Orang Islam pun pakai sari kat sana. Janji menutup aurat. Hadis yang seterusnya, hadis daripada Wa'an Abi Juhaifah Wahbi bin Abdillah, daripada Abu Juhaifah bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Satu hari aku melihat Nabi di Makkah. Wa huwa bil Abtah fi Qubbah, dan Nabi itu berada di satu tempat bernama Abtah, di Qubbah. Abtah ni salah satu tempat tanah rata. Salah satu tempat tanah rata yang sangat lapang. Kalau hujan, air akan bertakung situ. Tak boleh ke mana-mana. Maknanya sangat rata. Dan ulama mengatakan hadis ni semasa Rasulullah sedang melakukan haji wada'. Dan umat Islam masa tu tengah melakukan haji 100,000 orang. Dah ramai dah umat Islam masa tu. Masa Rasulullah berada di Madinah. Dan masa ni di Mekah, selepas dia berhijrah. Kemudian kata Abu Juhaifah, lahu hamra min adam. Dan Rasulullah masa tu dia pakai pakaian berwarna putih yang diperbuat daripada kulit. Pakaian Rasulullah masa tu warna merah, warna putih pula. Lahu hamra, warna merah yang diperbuat daripada kulit. Fa kharaja Bilal biwudu'ihi, maka keluarlah Bilal bin Rabah, dia membawa air untuk berwuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal dibawa air wuduk. Kadang-kadang sahabat lain, kadang-kadang Bilal. Sahabat-sahabat ni dia mengejar nak khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha nak khidmat, bawa air wuduk lah, bawa selipar lah Rasulullah, bawa tongkat Rasulullah. Sahabat-sahabat ni. Jadi Bilal dibawa air wuduk. Famin nadhi'in wa na'ilin, dan orang lain ni ada yang dapat air yang banyak, ada dapat air yang sikit. Percikan apa maksudnya? Maksudnya orang-orang lain semasa Rasulullah berwuduk ni, orang akan ambil air bekas Rasulullah berwuduk, nak ambil berkat. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit-sikit je. Dia ambil berkat macam tu. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatul hamra, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatul hamra,
Nabi keluar, maka dia memakai hullah hamra. Hullah hamra macam tadilah, pakaian yang berbelang-belang warna merah dengan campur warna lain, tapi warna merah dominan, lebih banyak. Ka'anni anzuru ila bayadis syaqiyah, seolah-olah aku melihat betis, putihnya betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dia perhati sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke betis dia berganti. Keluar Rasulullah tengok, semua tengok, oh merah hari ni, oh putih punya putih. Sebab tu dah sampai hadis kita macam ni. Dia sangat memerhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a wa azana Bilal, maka Rasulullah pun berwuduk dan Bilal pun melaungkan azan. Faja'altu atattaba'u fahu hahuna wa hahuna. Maka kata Juhaifah, aku pun mengikut gerak mulut Bilal bin Rabah. Azan juga, tapi dan dia pun menggerakkan kepala hahuna hahuna. Yaqulu yaminan wa shimalan, digerakkan ke kanan dan ke kiri. Masa mana? Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Diikut Bilal azan macam tu. Summa rukizat lahu anazah. Kemudian Nabi pun mencocokkan tongkatnya ke tanah. Fataqaddama, maka Nabi pun berdiri. Fasalla, dan Nabi pun sembahyang. Yamurru baina yadayhi kalbu wal himar, dan lalu di hadapan Nabi tersebut anjing dan himar dan keldai. La yumna, Nabi tak tahan pun anjing dan keldai tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang sangat panjang. Tak sangat panjang tapi panjang. Baik, kita tengok antara pengajaran hadis. Yang pertama, pengajaran hadis, bila kita nak sembahyang disunatkan azan. Disunatkan azan dan disunatkan jawab azan tersebut bagi yang mendengarnya. Walaupun sembahyang berseorangan, sembahyang fardu berseorangan, muslimat ni sembahyang fardu zuhur asar kat rumah, hujan, tiba-tiba hujan, disunatkan azan. Dia seorang tak apa, dia sembahyang, dia Bilal, dia imam, sembahyang seorang-seorang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sekadarnya azan, dapat pahala sunat. Pengajaran seterusnya, diperbolehkan solat dengan memakai pakaian warna merah, hullah hamra, macam Rasulullah tersebut. Dibolehkan. Kemudian pengajaran seterusnya, jadi kitab Riyadhus Shalihin, kitab adab, berkaitan tentang adab. Dia bukan kitab fiqh, tapi hadis, antara hadis-hadis ni juga ada hukum-hukum berkaitan fiqh. Jadi pengajaran yang seterusnya ni, katanya air mustakmal adalah suci. Kata pengarang ni, syarah hadis ni. Hal ini berdasarkan kepada pendapat beberapa ulama dan berdasarkan hadis ni. Sebab ada orang dia ambil air wuduk Rasulullah, dia buat ambil sembahyang dia semula. Ni perbahasan ni panjang lah. Jadi malam ni, kitab ni saya baca bukan kitab fiqh. Untuk tahu seterusnya, insya-Allah boleh belajar seterusnya. Ini pendapat setengah ulama. Pendapat kita kata tak boleh, tapi ada setengah ulama kata lain boleh, berdasarkan hadis ni. Kemudian kita disunnahkan bila nak semayang kena ada sutrah. Macam Rasulullah dipacakkan tongkat, kan, dalam hadis ni dipacakkan tongkat, sutrah. Dan sutrah tersebut mestilah menonjol tinggi sedikit di atas tanah. Berbeza halnya dengan garis, kerana terdapat hadis dhaif tentang garis ini. Ini pendapat pensyarah kitab ni. Pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ni ramai. Jadi ni antara pensyarah. Jadi disunatkan kita letak, macam Rasulullah dalam hadis ni dia letak tongkat. Macam saya biasa kalau pergi mana-mana, pergi masjid ke apa, saya akan bawa air mineral. Air mineral separuh. Jadi bila sudah sembahyang fardu, mundur belakang sikit nak sembahyang sunat, saya akan letak air mineral kat depan. Saya pun sembahyang. Jadi saya sembahyang menghadap benda ni, bukan sembah benda ni, menghadap, anggap ni sutrah. Jadi orang lalu kat depan tak ada masalah lah. Tapi kalau saya lupa bawa, saya akan sembahyang depan-depan, tepi-tepi sikit, supaya orang tak lalu depan kita. Itu sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya kat rumah, mak suka sembahyang tengah-tengah ruang tamu, bawah kipas, dia panas kan.
Jadi saya nak lalu nak ke dapur, saya pun ambil bantal sebiji letak depan sejadah mak. Jadi saya pun lalu selepas di depan bantal tersebut. Itu seterah bagi mak saya. Sama ada kita sendiri letak ataupun kita letak untuk orang lain, boleh juga. Kalau kita kat rumah, puan-puan, tuan-tuan boleh semayang depan dinding. Kan bilik aircon, mana-mana pun sejuk, tak ada masalah. Baik, seterusnya seorang imam solat mestilah menyediakan muazzin dalam setiap solatnya. Kemudian diperbolehkan melihat muazzin dan memerhatikan mulut muazzin sehinggalah mengetahui cara azan yang betul. Dibolehkan kita melihat muazzin antara pengajaran hadis ni. Seperti mana Abu Juhaifah dia tengok Bilal tengah azan. Dan pengajaran seterusnya, kita semasa azan dibolehkan untuk menoleh ke kiri dan ke kanan pada lafaz hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Yang ini biasa kita amalkan. Dan semasa menjawab azan, boleh juga kita menjawab pada lafaz hayya 'alas solah, hayya 'alal falah dengan lafaz yang sama juga. Sebelum ni kita lafaz macam mana? La haula wala quwwata illa billah kan. Kan kita pun boleh sebut hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, boleh juga. Dua-dua tu boleh. La haula wala ataupun kita ikut yang sama berdasarkan hadis ni. Sebab Abu Juhaifah dia ikut juga hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Kemudian ada ulama membahaskan tentang hayya 'alas solah, hayya 'alal falah ni. Dia kata, ada setengah ulama kata zaman dulu bolehlah kita kiri kanan macam tu. Zaman sekarang tak buat pun tak apa, kata ulama. Setengah ulama. Sebab apa? Sebab bila berubah dia azan macam tu, sebab masa tu tak ada speaker, tak ada mic, sebab tu dia azan macam tu. Allah Akbar sampai Allah solat, dia akan paling kanan, paling kiri supaya dengar belah-belah mana pun. Tapi kita dah ada mic sekarang. Nak gerak boleh, tak nak gerak boleh. Sebab bila kita azan atas tu dia dengar rata semua kan. Tu setengah ulama mengatakan macam tu. Kemudian dalam hadis ni juga ada satu persoalan. Satu persoalan macam mana? Sebab sahabat-sahabat ni dia ambil air bekas wuduk Rasulullah. Tak tahulah dia buat apa, dia akan ada buat berwuduk, ada buat minum dan sebagainya kan. Kemudian ada orang tanya, boleh tak kita ambil air wuduk ulama-ulama besar, ataupun kita minum bekas air dia orang. Dia jadi imam apa semua dimakan, dia pun minum, dia tinggal sikit, kita minum bekas dia. Boleh ke? Setengah ulama hadis mengatakan bagi dia harus saja, bukan sunat. Boleh. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Sebab apa? Ulama-ulama hadis dan ulama-ulama yang hebat-hebat biasanya dia tak suka benda tu. Dia tak suka orang ambil air dia minum, orang ambil. Sebab apa? Sebab dia tak nak dia ni rasa ujub, rasa bangga diri. Hebat aku ni, orang minum air bekas aku. Dia tak nak orang rasa macam tu. Jadi seboleh-bolehnya dia tak nak. Lagipun setengah ulama kata dia ni orang biasa je, ada dosa. Depan orang memang hebat mengajar, belakang orang tak tahu dia hubungan dia dengan Allah. Qiyamulai dia macam mana, dosa dia macam mana, hubungan keluarga macam mana. Rasulullah tak apa, dia maksum, dia memang ada keberkatan pada dirinya. Kita orang biasa. Jadi nak buat boleh, tak nak buat boleh. Dan kebanyakan ulama dia tak nak benda tu. Sebab apa? Dia takut orang taksub kepada dia. Sebab biasanya ulama-ulama yang sesat lah, ulama-ulama sufi, tarekat-tarekat yang sesat, apa semua guru-guru yang sesat, ajaran sesat, biasanya dia guna peluang benda ni nak suruh orang taksub pada dia. Bila orang ambil air bekas tangan dia ke, orang ambil air bekas wuduk dia ke, orang ambil air bekas minum dia, dia galakkan lagi. Minumlah, kamu akan dapat gitu gini. Sebab apa? Nak suruh orang taksub kepada dia. Padahal kita dalam Islam, kita tak boleh taksub mana-mana guru pun, tak boleh taksub. Kita hanya taksub kepada Rasulullah sahaja. Apa yang Rasulullah kata, kita kena ikut. Dan orang ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, imam-imam terdahulu, dia tak taksub mana-mana guru. Guru dia beribu-ribu. Dan dia hormat, setiap guru dia ada pendapat berbeza. Dalam bab ni, yang ni kata ni, yang bab ni. Dan dia tak condemn mana-mana pun. Dia hormat ke semuanya. Itulah pegangan orang Islam yang betul. Jadi kita tak boleh
terlalu taksub. Kalau orang terlalu taksub sampai air kaki pun dia minum, kan? Macam air pink, air kaki pun minum. Terlalu taksub. Jadi bagi ustaz-ustaz, guru-guru, kalau ada pengikut yang taksub dengan dia, hati-hatilah. Ni pengajaran kepada pendakwah. Ada orang terlalu taksub dengan dia, julang-julang apa semua, hati-hati. Jadi ada lagi beberapa hadis yang lain. Nabi pernah juga memakai pakaian warna hijau atau pakaian Rasulullah SAW. Dan Nabi selalu memakai pakaian serban warna hitam. Selalu Nabi pakai serban warna hitam. Dan Nabi melepaskan ekor serban di belakang antara dua bahu. Dalam hadis menyebutkan macam tu. Bukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri, tapi di antara dua bahu. Dan ekor serban Nabi ada dua ekor. Bukan dua ekor, ada dua. Dua ekor tu binatang. Serban Nabi ada dua ekornya. Antara beberapa hadis dalam kitab berpakaian ni, kitab libas. Jadi saya rasa cukup setakat tu, insya-Allah. Sekadar kita berkongsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat menambah ilmu, dapat menambah pengetahuan, tak banyak sikit, tak sikit banyak, insya-Allah, dan amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Dan budaya membaca hadis ni adalah budaya orang ulama-ulama terdahulu. Budaya, alhamdulillah. Jadi kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.